Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Uh, Mana lagi Mana lagi kawan-kawan kamu? Semua dah balik rumah Masih ada di universiti ke dah balik rumah? Ada yang tak balik ke? Cuti mid-sem? Lukman nak balik ke nak tinggal? Okey, okey. So, habis kelas ni boleh terus balik Okay. So, today we going to learn about AutoCAD Plan 3D. Okay, AutoCAD Plan 3D. Sekejap. Okay. So this is AutoCAD Plan 3D. Semua dah install Okay. So, cuba buka. Okay, buka your AutoCAD Plan 3D. So, what you can see on your left, which is we have here a project manager. As compared to previously AutoCAD, it doesn't have this project manager. Okay. So, the first thing you have to do, kita just follow everything yang written dalam lab module. Okay. So today we're going to draw a process flow diagram and also a piping and instrumentation diagram. So what is this diagram all about? Okay, this diagram is about is a diagram that represent a process. Okay, because you are in the degree of chemical engineering technology. Okay, so you're dealing with engineering problem whereby you have to learn about a lot of process, a lot of equipment, okay, and all the process will take place in that equipment. But don't worry, okay, if you can understand about this today, tak apa, later on you will learn. Maybe next semester you will learn another subject. It's called process instrumentation. And in that subject, you will learn in detail about what is process flow diagram and what is piping and instrumentation diagram. But in this class, you just have to learn on how to use this AutoCAD Plan 3D to draw that diagram. Okay, setakat tu faham tak? Ke tak faham? Okay. So process flow diagram ni ialah tentang kalau kebiasaannya dekat kilang lah. Okay, sebab kamu ni berada dalam degree Chemical Engineering Technology. Okay, kalau kamu perasan ini dia tak panggil kilang. Okay, dalam bahasa mudahnya kita panggil kilang lah bahasa mudah, bahasa Melayu. Okay, tapi kalau dalam bahasa engineeringnya dipanggil plant. Okay, so chemical plant, macam kita tengok ada banyak-banyak equipment ni. Okay, so setiap equipment ni, dalam equipment ni ada certain proses. Okay, proses-proses apa yang berlaku ni nanti kamu akan belajar lah. Selepas ni semester-semester akan datang. Okay, so for today, kalau tak faham lagi about the process, about the equipment pun tak apa. Sebab later on you will learn. But objective for our class today is for you to learn how to use this software. Okay. Okay, so jangan risau. Just follow je lab module. Okay, boleh kita start Ada soalan tak? You tak ambil lagi kan proses instrumentation? Saya rasa next semester kot. Okay. Okay, so boleh buka AutoCAD Plan 3D. Okay, AutoCAD Plan 3D. And then kita akan start by creating a new project. Okay, pergi dekat bahagian tepi ni. Pergi dekat bahagian tepi. Pergi dekat sini and create a new project. Saya dah ada. So, kamu create new project. Dan namakanlah, ikutlah. Nak namakan macam saya ataupun nak namakan any name that you like. Okay. Kemudian, selepas namakan project, okay, you can name it as KMK 10202.
And then you akan follow lah this instruction. Okay. And then pilih unit. Okay. Ni pun semester depan juga akan belajar unit-unit yang ada dalam Chemical Engineering Technology. Okay. So untuk hari ni kita guna imperial, which is unit dia dalam inci. Kalau metrik maksudnya dalam milimeter. Okay, macam dulu belajar fizik kan ada banyak-banyak unit kan. Okay, so pilih je imperial. Kemudian simbol. Okay, simbol ada banyak. Dan untuk hari ni kita pakai ISA. Benda ni pun sama juga. Kamu akan belajar dalam proses instrumentation. Simbol-simbol apa yang ada. Okay, untuk hari ni ambil je dulu. ISA. Okay. Kemudian next. Okay, next ialah ini just project directory, which is dekat mana you nak simpan you punya file ni. Okay, dekat mana nak simpan. Kalau dekat desktop, pilihlah desktop. Dekat dokumen, pilih dokumen. Okay. So, yang penting kamu tahulah dekat mana folder ni. Nanti kata hilang pula kan. Okay. Setakat ni boleh follow Okay. Kemudian pilih single user. Okay. Single user. Kemudian complete lah, finish. Okay. Okay, semua buat sampai situ dulu. Okay, kemudian kamu akan ada macam saya, which is satu projek lah. Okay, satu projek. Okay, so hari ni kita akan lukis, kita akan guna PNID drawing. Ada dua jenis drawing, which is process flow diagram dan piping and instrumentation diagram. Okay. Kemudian kita boleh start dengan new drawing. Right click dan tekan new drawing. Okay, dia akan keluar. Kita kena namakan siap-siap. Okay. So saya nak letak sebagai tutorial dulu. Tutorial 2 sebab saya dah ada tutorial 1. Okay. Letak sebagai tutorial 2 ataupun tutorial 1 untuk kamu sebab first time. Kemudian kamu boleh letak juga nama kamu kat sini. Kalau nak letak lah. Kalau tak nak, biarkan sahaja. Kemudian klik OK. Oh, saya dah ada juga tutorial 2. Sekejap, saya kena tukar nama. Kamu letak je tutorial 1. Saya letak tutorial 3 sebab 1 dan 2 saya dah ada. Just klik OK. Okay. So, bila klik OK, dia akan keluar something like this. Okay, mungkin kamu punya dia akan keluar macam ni. Ada something dekat tepi ni. Okay. Something like this. Okay. Semua okay Kalau tak okay bagi tahu Saya tak tahu saya laju ke saya perlahan. Okay. So bila kamu dah ada kat sini. Okay. Kalau dah ada kat sini, kau perasan tak? This is a layout. Yang sebelum ni, this is a place where you put your title block. Tapi untuk AutoCAD Plan 3D ni, dia dah ada template title block dia sendiri. Okay. This is also called title block lah. Okay. This is also called title block. Okay. Saya nak kamu tengok dekat bahagian bawah. Okay. Nampak tak saya punya mouse ni? Dekat bahagian bawah ni. Okay. Kamu ada tak model? Ada tak model dan juga PNID ni? Ada ke tak ada? Okay. Tak ada kan? Jadi kita kena adakan. Okay. Sebab kita akan lukis dekat model. Okay. All your drawing should be made at model. Okay. So macam mana nak adakan? Saya dah letak dah dalam lab module tu. Caranya ialah kamu kena pergi dekat
Okay, untuk adakan yang ini, kamu kena pergi dekat bahagian atas. Okay, dekat bahagian atas. And then dekat bahagian ni, kemudian kamu right click. Okay, kita tengok. Okay, bukan right click, klik je simbol ni. Okay, simbol P3D ni. Okay, klik simbol ni. And then pergi kepada option. Selepas pergi kepada option, kamu pastikan yang ini, display layout and model tab. Yang ini kena tick. Okay, tick yang ini, dia akan ada lah. Okay, kalau saya untick, dia tak ada. So, kalau saya untick, dia akan hilang lah. Okay, dia akan hilang. So, what you need to do, you kena make sure, tick that box. Okay. Tick. So, you akan ada kat sini. Model and PNID NANSID title block. Okay. Kemudian, kalau perasan, dekat sebelah kanan, okay, this is called tools palette. Okay. Tool palette ni kalau kamu perasan, benda-benda ni ialah 3D. So, kamu kena tukar. Okay, saya dah tunjukkan juga dalam lab module, which is, okay, you kena tukar, you kena right click dan pilih PNID ISA. Okay, just right click dekat dia dan pilih PNID ISA. Okay, so dia akan bertukar kepada 2D punya drawing. Okay, setakat ni okay? Okay. Next ialah, so kita dah set up, everything is ready. Okay, so kalau kamu perasan kat sini, kamu punya baru ada satu lah. Saya ada banyak lah sebab saya dah try banyak. Okay, so kita akan lukis, not to say melukis jugalah. Just kamu akan guna all this drawing je. Kamu hanya akan drag masuk ke dalam kamu punya drawing. Kepada dalam kamu punya yang this drawing area ni. Okay. And then, okay, cuba kita tengok dekat bahagian layout, layer property. Okay. Okay, so saya kena maximizekan benda ni. Okay, just double click dia akan ada lah. Tak ada, mana saya punya? Okay, dia ada. Okay, dekat layer property. Okay, kalau perasan dekat layer ni sebenarnya bila dalam AutoCAD Plan 3D ni dia dah setkan layer siap-siap. Kita boleh terus guna. Okay, ada banyak layer. Kalau sebelum ni kamu kena buat sendiri layer-layer ni. Kat sini dah ada dah siap-siap all the layer, instrumentation line and everything. Okay, so kita akan start dengan equipment. Okay, kita akan start dengan layer equipment. Okay, kemudian kita akan drag satu equipment yang dinamakan vessel. Okay, pergi dekat bawah ni, dekat bahagian tank and vessel. So ada sini vessel, just klik dan letak je dekat mana-mana. Oops. Okay, klik, letak dan adjust lah. Nak tinggi ke, nak gemuk ke, nak rendah ke. Okay, just adjust saja. Okay, bila kamu klik tu dia akan keluar equipment tag ataupun assign tag. Assign tag tu maksudnya setiap equipment ni dia ada nombor, dia ada tagging dia sendiri. Okay, setiap tag untuk tank biasanya kita guna TK. Okay, kemudian kamu boleh just klik this button. Okay, so untuk kamu dia sepatutnya keluar 001. Kenapa 001? Because that is your first tank. Saya dah banyak sebab tu dia keluar 005. Okay, just assign. Okay, and then this box pun kamu tick. Okay, kamu assign. Dan kamu boleh pilih nak letak kat mana. Nak letak tagging tu dekat mana.
So, saya pilih letak di dalam ni. Okey. Ada soalan tak setakat tu? Boleh follow tak? Okey. And then ni satu equipment lah. Okey. Equipment ni ada banyak. And then setiap equipment ni ada proses yang berlaku dalam equipment tu. Okay, this is the tank. And then you boleh cuba ambil. Okay, cuba ambil pump dengan heat exchanger. Setiap satu ni kalau kamu pergi dia akan keluarlah dia punya nama. Okay, contohnya ini ialah pump. Boleh drag, boleh klik dan letak kat sini. Okay, sama juga step dia. Tagging dia sebab dia pump, dia akan start dengan huruf P. Okay, and then click next. Okay, kamu punya sepatutnya nombor 1. 001. Just assign saja. So, pump saya letak dia punya ni dekat bawah. Okay, begitu juga equipment lain, which is a heat exchanger. Okay, heat exchanger ni apa? Heat exchanger ni ialah an equipment that do a process, then that process is called heat transfer. Maksudnya, contohnya air sejuk dan air panas. So, heat, okay, haba daripada air panas tu akan transfer kepada air sejuk. Untuk dia transfer, dia perlukan equipment ni. Dia perlukan heat exchanger. Okay, later on you akan belajar equipment ni dengan proses tu. Okay. Kalau nak tahu detail boleh tanyalah. Saya tak tahu lah kamu sekarang ni boleh faham ke tak apa saya cakap ni. Okay. And then this is your heat exchanger. Let's say kita nak move this equipment. Okay. Kita boleh tekan dekat dia punya ada satu titik tu. Kita boleh move the equipment. Okay. Klik dulu. And then ada tiny box kat sini. You can click. Then you boleh move. Okay. And then you boleh juga copy and paste equipment. Okay. Just click. Ctrl C and Ctrl V. Sama je macam kebiasaannya. Ctrl C and Ctrl V. Okay. Cuba tengok. Boleh tak? Okay. Because this is your first time using this, so saya slow sikit lah. Okay. Okay. Bila kita copy, dia akan tanya. Nama dia akan ada simbol tanda soal kat situ. TK005. Okay, dia akan tanya kita balik lah. So, kita just klik. Okay, kita just klik. Just double click untuk kita betulkan. Okay. Kita kena tambah satu lah. Okay, so dia berubah. Ada soalan tak setakat ni? Okay. Kalau guna AutoCAD biasa, kamu faham okay. Kalau guna AutoCAD biasa, kamu kena lukis this line by line. Okay. Kalau guna AutoCAD biasa pun boleh untuk buat benda ni. Cuma kamu kena lukis line by line sendiri. Okay, kena lukis sendirilah line by line. Tapi disebabkan AutoCAD Plan 3D ni, ianya ialah dia dibina for specific application for chemical process plant. Dia dah specific application. Kalau AutoCAD biasa yang kamu belajar tu ialah you belajar macam mana nak draw menggunakan that software. You start from line to line and then daripada line 2D convert jadi 3D. Okay. Tapi this AutoCAD Plan 3D dia dah spesifik untuk chemical engineering or chemical engineering technology. Kalau untuk electrical engineering technology ataupun electrical engineering, yang lain. Ada juga. AutoCAD ni ada banyak. Okay, dia ada spesifik application untuk mechanical, untuk civil, untuk electrical. Okay.
Yang kamu belajar ni ialah spesifik untuk chemical. Okey. Okey, kemudian kalau tengok lab modul, okey, bila tengok lab modul, kita kena tukar kita tukar kepada layer proses. Okey, layer proses maksudnya kita nak lukis pipeline macam ni, yang warna biru ni. Yang warna biru ni, it is called pipeline. Okay, and then so kita boleh tukar kepada layer proses. Okay, layer proses, and then kita pergi kepada line. Okay, dekat lines ni ada beberapa jenis line. Okay, untuk bahagian pertama ni kita akan pakai ini saja, primary line segment dengan secondary. Untuk nanti part kedua, hari ni kita akan pakai juga yang instrumentation line. Okay, so just klik je. Contohnya kita nak sambungkan pump ni kepada heat exchanger. So kita just tarik daripada pump. Okay, just drag naik ke atas, klik, and then klik bila dia sampai. Macam tu je, simple je. Okay, so boleh sambungkan semua equipment ni. Okay, ni contoh sajalah. Okay, just for you to get familiar with macam mana nak guna that line lah. Okay. Okay, setakat tu okay. Okay, so if that is okay, what I want you to do is you draw. Okay, you boleh save dulu this file. Okay, you boleh. Okay, save dulu. And then you start with a new drawing. Start with a new drawing. Okay, start with a new drawing. And then you name it as, inilah you punya. Ikut lab module. Which is this. I want you to draw this. Okay. Draw this process flow diagram for amine treating units. Okay, so dia ada vessel kat sini, ada vessel, ada column, heat exchanger, pump, and everything. You lukis balik je exactly sama macam ni. Okay, so saya bagi masa sehingga pukul 10. Okay, sehingga pukul 10, draw this. Okay, start with a new file lah. Start with a new file. Name it as lab 4, task 1, your program and your full name. Okay, sebab file ni yang nak hantar nanti. Namakan ikut ni, kemudian lukis ni. Boleh? Okay, boleh. Nanti pukul 10 kita start yang part yang kedua, yang bawah ni. Okay. Boleh cuba dulu. Nanti kalau tak cukup masa kita extend. Okay? Stay dalam ni lah. Stay dalam ni. Jangan left pula. Stay dalam ni, lukis. And kalau ada soalan boleh tanya. Macam tu lah. Sebab saya pun nak attend satu lagi meeting, Google Meet juga. Saya akan tutup lah saya punya mic. Kalau ada soalan, just tanya je. Okay? Okay, contohnya bila kamu ada equipment ni dan kamu nak rotate, nak jadikan dia horizontal, kamu just select and then right click, just pilih rotate. Okay, pilih rotate and just choose any point. So dia boleh rotate lah. Okay, just like that. Okay, and then untuk pump, okay, let's say untuk pump ni, you nak flipkan dia, so kamu kena guna mirror. Okay, so untuk guna mirror, sebabkan sekarang ialah 2D. Okay, so kita tengok ada tak dekat sini, dekat atas ni yang kita boleh guna mirror. Saya rasa macam tak ada. Okay, jadi paling mudah ialah kita pergi ke bahagian, kita tukar
kita punya workspace ni kepada bahagian tukar kepada 2D, drafting and annotation. Okay, so bila kita tukar kepada drafting and annotation, dia akan ada di bahagian atas ni, ada bahagian mirror. So kita boleh klik mirror ni, okay, and then select objek yang kita nak mirrorkan, which is this palm, and then klik enter, and then kita akan pointkan mana-mana point dekat equipment tu dan kita boleh mirrorkan dia. Okay, kita boleh juga delete yang asal. Okay, and then boleh tak kalau kita just guna rotation? Okay, kalau kita just guna rotation, saya cuba nak rotate kan. Okay, kalau kita guna rotation, boleh atau tidak boleh? Kita klik dan kita ambil. Dia tak boleh lah, dia tak boleh guna rotation, dia akan jadi terbalik. Okay, jadi untuk palm, kamu kena flipkan dia menggunakan mirror. Okay, untuk vessel ataupun yang lain-lain tu, boleh kamu rotate sahaja. Okay. Okay, so tadi kamu dah lukis proses flow diagram. Okay, proses flow diagram meaning to say apa proses yang terlibat dan apa equipment yang terlibat untuk that process to take place. Okay, the process akan take place dalam that specific equipment. Okay, and then this pipeline represent pipeline lah, maksudnya pipe inlet outlet. Okay, and then untuk bahagian part 2, which is piping and instrumentation diagram, yang ini lebih kepada apa instrumen yang perlu ada dekat pipeline tu. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini, daripada lukisan banyak-banyak tu, kita ambil tiga tank saja. Okey, 3 tank dengan satu kolom ni. Okey, apa instrumentation yang perlu ada di situ? Okey, contohnya, okey, so kamu kena start new drawing. Okey, kamu boleh start new drawing, namakan sebagai task 2. Okey, kemudian ambil, kamu boleh copy and paste. Okey, copy and paste daripada yang task 1 tadi. Kamu just copy je equipment tu, copy masuk ke dalam drawing yang baru. Okey, so daripada drawing yang baru tu, dekat pipeline tu kita nak letak valve. Maksudnya kita nak letak valve apa yang ada. Instrumentation ni nanti kamu akan belajar apakah jenis-jenis valve yang ada, apakah jenis sensor yang perlu, apakah jenis control valve yang ada. Yang tu kamu akan belajar dalam proses instrumentation nanti. Cuma ia digunakan untuk memastikan proses tu berjalan dengan baik. Okey, sebab bila macam kamu tahu kan, dulu kamu belajar reaction. Kamu belajar apa? Kamu belajar kimia dulu kan. Kamu belajar kimia, kamu belajar reaction berlaku dekat, nanti pun kamu akan belajar lagi. Reaction berlaku dekat certain temperature, certain pressure. Okay, dan ianya sangat penting untuk kita tahu berapa temperature kat situ, berapa pressure di situ. Jadi penting untuk kita letakkan temperature sensor, penting untuk kita letakkan pressure sensor di situ. Okay, dalam real industry pun memang diletakkan. Okay, jadi instrumentation diagram ni ialah 2D punya drawing yang menunjukkan apa instrumen yang perlu ada dekat pipeline tu, apa instrumen yang perlu ada dekat equipment tu. Okey, sebagai contoh ni salah satu. Okey, salah satu yang ini dipanggil control valve. Control valve ni ialah satu valve. Okey, valve ni ialah injap. Okey, injap. Control valve dia boleh buka secara automatik. Okey, dan dia boleh dikawal secara automatik. Yang tu pun kamu akan belajar nantilah. Okey, cuma apa yang perlu dibuat ialah kamu daripada drawing tadi, saya nak kamu tambahkan, okey, dalam drawing yang baru tu, kamu tambahkan instrumen-instrumen ni lah. Okey, antaranya, contohlah, saya tak lukis yang baru lah, saya ambil je yang ni. Kamu lukis kat tempat yang baru. Okey, contohnya equipment ni, dan saya ada yang masuk lah. Ada yang masuk, ada yang keluar daripada equipment ni. Okey. Jadi, untuk bahagian valve, kamu just drag je control valve ni dan letakkan sahaja dekat line tu.
Okey, boleh zoom. Guna mouse, zoom dan letakkan. Okey, dia akan jadi macam ni. Kemudian kamu klik, dia akan keluar juga tagging. Okey, dia masih sama juga konsep macam yang tadi. Okey, cuma untuk control valve ni dia lebih detail lah. Okey, jadi kamu boleh ikut macam dalam lab module, letakkan area 1, control valve, and then loop ni kamu boleh start dengan 101. Okey, 101, kemudian 102, 103. Okey, kemudian kita assign. So dia akan ada lah. Okey, dia akan ada macam ni. Dia akan ada nama dia. Okey, valve ni nama dia CV101. Okey, dia akan ada ni. Begitu juga kalau ada valve lain. Kamu just ambil dan drag je, letak je. Okey. Kemudian kalau kamu perasan ada bahagian instrumen. Instrumen ni maksudnya sensor jenis apa. Boleh jadi temperature sensor, pressure sensor, boleh jadi controller. Kita dekat sini sebenarnya ada banyak dan setiap satu ni dia adalah maksud tersendiri. Tapi untuk kamu hari ni cukuplah untuk kamu guna yang ni je lah. Okey, kamu guna ini. Which is yang ni dipanggil apa nama dia? General Instrument Symbol. Okey. Jadi, tadi saya letak area dia 1. Okey, area dia 1 sebab maksudnya dekat kawasan ni ialah area nombor 1. Jenis dia, okey, boleh pilih jenis dia kat sini. Boleh follow lab module. Okey. Apakah nama dia kat sini? Okey, dia boleh jadi flow alarm, dia boleh jadi flow controller, flow element. Kamu just follow ikut lab module apa dia, apakah ia. Okey. Katalah saya nak letak dia flow element. Dan loop ni dia akan ikut sama macam ni juga. Okey, dia akan ikut 101 juga. Klik assign. Okey. Letak je kat sini. So dia akan ada macam ni. Okey, dia akan ada flow element. Okey, flow element ni sebenarnya sensor lah. Okey, dia sebenarnya sensor untuk detect berapa flow rate dalam pipeline ni. Okey, berapa flow rate dalam pipeline ni. Okey. Kemudian, okey, tambah lagi, selain daripada flow element, kamu perlu juga flow controller. Tukar je. Tukar kepada flow indicator controller. Sama juga loop number 101. Assign kat sini, letak kat sini. Okey. Kemudian, okey, kamu boleh ubah ni, kamu boleh jarakkan sikit. Okey, kamu boleh anjak lah. Kemudian kita akan sambungkan. Okey, kita akan sambungkan. Pergi balik dekat bahagian line. Okey, kalau bahagian yang atas ni, pipeline ni maksudnya yang melibatkan proses. Air ke, chemical ke, kan, dekat bahagian pipeline. Tapi untuk sambungkan instrumen ni, kita akan guna instrumen line. Okey, instrumen line ni maksudnya selain daripada bahan kimia tu, dia boleh jadi electrical signal, dia boleh jadi pneumatic signal, dia boleh jadi macam-macam jenis signal yang lain. Okey, jadi untuk kamu punya lab module ni, okey, untuk bahagian daripada pipeline kepada elemen, flow element, kita akan guna instrument supply. Okey, kita akan pilih instrument supply ni. Dan kita tarik je sehingga dia connect kepada flow element. Okey, so dia warna hijau juga. Kemudian daripada flow element kepada flow indicator controller, kita akan guna electrical signal. Okey. Contohnya kita ada temperature kat sini ialah flow sensor. Flow sensor dia akan dia akan detect berapa flow rate. Kemudian dia akan hantar signal kepada controller. Tapi signal dia tu dalam bentuk electrical signal. Okey. Kemudian daripada flow indicator controller yang atas ni kepada control valve.
Okey, biasanya control valve ni dia berfungsi menggunakan pneumatic. Pneumatic ni maksudnya dia menggunakan compressed air untuk dia berfungsi. So kita akan pakai pneumatic signal line. Okey, tarik sahaja. Okey, dia nampak macam sama tapi dia sepatutnya ada beza lah. Contohnya kalau saya tarik lebih panjang, dia akan ada simbol ni sepatutnya. Saya tak tahu kenapa kalau dia tarik sikit ni tak ada simbol tu. Okey. So setiap line, okey, yang biru ialah pipeline which is process, which is chemical ke, air ke, gas ke, liquid ke, solid ke. Okey. Kemudian ada instrumentation. Instrumentation ni maksudnya apa instrumen yang digunakan yang perlu ada di situ untuk kita, contohnya macam sensor, temperature sensor, pressure sensor, flow sensor, untuk kita tahu ada flow rate tak kat situ, berapa flow rate kat situ, berapa temperature kat situ, berapa pressure kat situ. Okay, and then ada juga controller. Okay, controller ni akan control valve. Okay, dia akan bagi arahan untuk buka ataupun tutup. Yang ni detailnya nanti akan datang, kamu akan belajar proses control. Okey, setakat tu ada soalan tak? Sebab kamu sebenarnya kena lukis saja. Tak perlu lagi teori in detail lah apakah benda-benda ni. Tak ada pun soalan akan tanya apakah flow, apakah controller ni lagi. Buat masa ni lah. Tapi akan datang kamu perlu tahulah. Okey. Jadi saya nak kamu sambung kamu punya lukisan tadi. Siapkan. Okey, kamu siapkan yang ni. Okey, siapkan yang ini. Kemudian kamu boleh sambung untuk siapkan bahagian piping and instrumentation diagram. Okey. Yang lukisan yang lengkap dia yang inilah. Okey, ni lukisan yang lengkap. Cuma dekat bahagian kalau tengok yang ni macam tak clear sangat kan. Tak berapa nak clear dia punya simbol ni. Jadi saya dah besarkan dekat bahagian tas. Okey, dekat bahagian tas ni saya dah besarkan. Kamu boleh nampak dengan lebih jelas lah apa flow, apa valve dekat sini, apa dia punya tagging ni. Okay, kamu boleh ikut exactly sama macam ni. Okay, dekat setiap tank, dekat setiap kolom. Okay, yang ni yang atas, yang bawah. Okay. Okay, so yang ni minggu depan, bukan minggu depan, minggu selepas kamu balik buka semester lah, kita akan buat yang ini last. Okay. So boleh? Agak-agak boleh tak lukis ni sendiri? Ya? Sama. Aha. Dia macam ni. Contohnya kalau tak muat, okay, contohnya kalau tak muat nanti yang ini, kamu boleh besarkan ni line ni. Okey, kamu besarkan. Kamu besarkan apa? Yellow box ni kamu besarkan dia punya line. Okey. Kamu besarkanlah. Dia boleh besarkan ni. Dia boleh panjangkan, dia boleh besarkan. Yang ini dia bagi saiz ini ialah berdasarkan dia punya, ajak mana saya punya layout tadi. Option display layout dengan model tu. Okey, dia bagi yang bahagian kuning ni berdasarkan dia punya title block. Okey, title block dia. Untuk kamu add lagi satu new layout ni. Okey, ambil new layout kat sini. Kemudian kamu masukkan kamu punya title block. Kamu delete ni. Ingat tak macam mana? Tengok balik lab module 1, delete ni. And then kamu insert title block. Saya tak adalah kat sini sebab saya tak ada control, saya tak ada title block. Kamu punya title block yang lab module 1 tu. Insert dekat sini. Title block. Okey, lepas tu nanti apa nama, boleh rujuk balik lab module 1 lah. Maksudnya model kamu tu nanti kamu letakkan dalam title block kamu. Jadi kamu boleh adjust lah ni. Berapa dia punya tinggi lebar ni. Kan kalau ikutkan saiz yang asal tu memang tak muat lah. Kamu boleh
adjust dia. Adjust dia, tinggikan, besarkan. Okay? Dia dekat bahagian kamu kena adjust nanti dekat bahagian viewport. Dekat bahagian, kalau kebiasaannya pernah buat tak? Daripada model kamu letakkan dekat kamu punya title block yang menggunakan AutoCAD sebelum ni. Dia method yang sama juga. Try dulu, kalau ada masalah bagi tahu. Sebab okey. Kamu nak left terus Google Meet ke ataupun nak stay? Ya, Niva. Ya. Okey. Kalau macam ni. Grid tu you turn off je lah kat sini. Ada play around tak dengan ni? Nampak tak? Ni dekat bawah ni. You punya lukisan jadi macam ni lah kan? Ada grid kan? Untuk lab 7, dia akan ada grid. Okay, contohnya dekat title block ni, you cuba play around dengan dekat bawah ni, grid ni. Dia sepatutnya akan hilang lah. Try dulu. Contohnya I buang, and then dia hilang lah. So dia hilang lah. Kalau dia ni, I aktifkan dia, dia akan ada. Lepas you turn off, you double click, so dia akan jadi you punya lukisan sahaja. Okay? Ada soalan lain? Boleh je. Boleh je. I tak tengok lagi rubrik yang tu. Itu just sebenarnya dia itu sebenarnya accessory je lah. This extra knowledge yang you should know je lah. Macam mana you nak remove that grid lah. Tapi you try dulu, sepatutnya okay lah. You just turn off je lah grid kat sini. Should be okay. Okay, cuba dulu. Kalau rasa betul-betul dah confident, baru kita stop kelas. Sebab kamu tak cuba lagi kan yang bahagian PNID ni kan? Okay, cuba dulu. Kalau okay, kita mungkin boleh habis kelas dalam 11 suku ke. Ataupun kalau nak habis pukul 12 boleh. Just saya tunggu je lah. Kamu draw je lah. Kalau dah siap hari ni, dah boleh bercuti dengan seronok lah minggu depan. Okay, cuba lukis dulu. Ya, task tu pun kena buat lah. Tapi bukan nak kena hantar hari ni. Cuma hari ni kalau sempat siap task 1, siapkanlah task 1 dulu. And then you buatlah later on task 2. Tapi kalau rasa nak try dulu task 2, boleh terus try. In case you mungkin facing any problem, I still here lah to answer you. Tapi kalau dah semua dah okay, boleh buat sendiri dah, boleh. Kita boleh habis kelas awal lah. Setakat ni tengah lukis dekat mana? Madu tengah lukis kat mana? Okay, sepatutnya dah nak siap dah tu. Okay, saya tunggulah sehingga 11 something. Attendant jangan lupa isi lah. Attendant isi dekat dalam, dekat ni lah. Guna link yang sama dekat yang dalam Google Classroom tu. Last Monday punya link tu kan. Guna form yang sama lah. Okay, boleh isi attendant juga. Okay, try dulu. Ada soalan tanya Ni dia put.
Dekat dalam Google Classroom. Sekejap, I tengok. Ada tak dia punya dia punya. Ah. Guna yang sama je. I tak buat new form. Dia just guna yang sama. Then you select lah lab berapa you buat minggu ni. Should be lab 4 lah.